Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita masih lagi diberi peluang dan ruang untuk meneruskan lagi kehidupan kita pada hari ini. Dengan sifat pemurah dan penyayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan lagi program kita pada pagi ini di dalam live Facebook Salam Duha Darul Mumtaz. Terima kasih kepada pihak Madrasah Darul Mumtaz kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi mengenai tanda-tanda keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan manusia dalam menjalani kehidupan untuk bekerja bagi menyara hidup. Selagi kita berkemampuan untuk mencari rezeki, kita mestilah meneruskannya kerana ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap hamba-Nya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bererti, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurniaan Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bekerja untuk anak isterinya melalui jalan yang baik lagi halal, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Maka jelaslah bahawa bekerja ini adalah dituntut dalam agama Islam dan ia adalah keperluan di dalam hidup kita di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menegah hamba-Nya untuk bekerja dan mencari rezeki seperti dalam firman-Nya yang telah dinyatakan di atas. Bukankah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan muka bumi ini mudah untuk mencari rezeki kerana ianya merupakan satu cabang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya bagi lelaki. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang bererti, dialah yang menjadikan bumi ini mudah digunakan bagimu, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makalah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Namun begitu, keberkatan dalam rezeki merupakan perkara penting yang perlu kita titik beratkan supaya kita selamat dan bahagia. Pelbagai cara yang boleh kita lakukan untuk memperoleh rezeki, umpamanya dengan mengambil upah, bekerja sendiri ataupun makan gaji. Rezeki yang kita usahakan adalah untuk diberi kepada anak isteri dan juga ibu bapa serta keluarga kita. Sekiranya rezeki yang kita bawa balik bukan dari sumber yang halal, akan mendatangkan kesan buruk kepada kita dan ahli keluarga kita yang kita berikan ataupun yang kita berkongsi rezeki yang kita beri tadi. Oleh kerana itu, kita perlu tegas kepada diri kita dalam mencari rezeki. Biarpun hasil pendapatan kita tidak seberapa, namun yang lebih penting, keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi. Perlu juga diingat bahawa rezeki bukan sekadar kekayaan atau wang ringgit semata-mata, tetapi juga ia boleh berupa ilmu, ketenangan jiwa, anak yang soleh dan keluarga yang baik. Okey, di sini saya akan berkongsi beberapa tanda-tanda keberkatan rezeki yang kita perolehi. Yang pertama, iman yang mantap dan hati yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila rezeki yang kita perolehi memiliki keberkatan, iman kita semakin mantap dan hati kita lebih mudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah untuk melakukan amalan wajib dan sunat serta tidak bermalas-malasan dalam melakukan ibadat. Yang kedua, hati semakin rasa tenang.
Dengan rezeki yang berkat akan meraih pandangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberinya ketenangan hati dan jiwa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berhak memberikan ketenangan hati kepada setiap hamba-Nya. Yang ketiga pula, menjadi insan yang pemurah. Amalan memberi rezeki dan zakat juga mudah untuk kita lakukan tanpa ada rasa sayang terhadap harta yang kita ada. Ini kerana kita sedar bahawa rezeki yang kita perolehi dan miliki semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat pula, akan dijauhkan daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang berkat akan mampu menjauhkan bala bencana kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi orang yang gemar mencari keberkatan dalam rezeki yang dimilikinya. Manakala yang keempat, dapat membentuk keluarga yang harmoni. Tanda keberkatan rezeki yang seterusnya adalah keharmonian dalam keluarga. Cuba kita perhatikan sekeliling kita. Sesetengah keluarga yang mungkin hidup serba kekurangan dari segi wang ringgit, namun mereka tetap aman dan damai dan hidup bahagia. Seterusnya yang keenam, menjadikan anak-anak yang cemerlang di dunia dan juga akhirat. Duit yang banyak tidak menjamin kecemerlangan anak-anak di masa hadapan. Namun, rezeki yang berkat yang kita cari dengan hasil usaha dan titik peluh kita mampu menghasilkan anak-anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menjadi anak yang cemerlang meniti hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang ketujuh, sentiasa merasa cukup dan bersyukur dengan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap rezeki yang kita perolehi datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam mencari rezeki yang berkat, kita perlu sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan segala bentuk pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang berkat lagi halal, yang dengannya kami akan rasa cukup dan bersyukur. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada dalam keberkatan-Mu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam wajib menitik beratkan sumber rezeki yang halal dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Okey, di sini saya ingin mempromosikan pengambilan pelajar baru. Di kesempatan ini saya ingin membuat satu pengumuman. Madrasah Darul Mumtaz kini membuka peluang bagi kemasukan pelajar baru bagi tahun 2021, terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan menengah dari darjah 1 hinggalah ke tingkatan 5. Marilah sama-sama mendidik anak-anak kita ke arah pendidikan seimbang dunia dan akhirat, iaitu di sini Madrasah Darul Mumtaz. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, puasa, sedekah dan qiyam mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Muazin anna Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sa'unabba'uka bi abwabin min qairissaw mujunnatun wa saddaqatu tudfi'ul qati'ata kama yudfi'ul ma'unna rawaqiyamul abdi min lai. Daripada Muaz bin Jabal bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberitahu kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai, sedekah meleburkan dosa seperti air memadamkan api, dan seorang hamba bangun di malam hari. Hadis riwayat Ahmad nombor 21116. Pengajarannya, yang pertama, pelbagai pintu kebaikan dianugerahkan kepada orang mukmin, di antaranya ibadat puasa, sedekah dan qiyam mulai. Yang kedua, ibadat puasa adalah pintu kebaikan yang menjadi benteng
atau perisai seorang mukmin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, ibadah sedekah pula adalah pintu kebaikan seorang mukmin yang boleh menjadi penghapus daripada dosa. Hadis Nabi SAW, ittaqunna rawala bisyiqqatamrat hindarilah neraka meskipun dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Bukhari nombor 5564, status hadis sahih. Yang keempat, menghidupkan amalan iaitu qiyamul lail dengan melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Saya dengan rendah diri, dengan rendah hati ingin mengajak puan-puan, saudara-saudari yang di luar sana untuk sama-sama menginfakkan harta ke jalan Allah dengan menyumbang kepada Madrasah Darul Mumtaz walaupun dengan hanya RM1 sahaja. Untuk makluman, kami di pihak sekolah masih memerlukan baki wang sebanyak RM170,000 lagi untuk melunaskan pembayaran tanah sekolah. Jasa tuan-puan membantu kami pihak sekolah amatlah kami hargai, dengan ucapan ribuan terima kasih. Wallahualam. Sekian, terima kasih.